Hai. Assalamualaikum. Okey. Hari ini kita jumpa lagi untuk kelas biologi tingkatan 5. Jadi untuk kali ini kita dah habis sebenarnya membincangkan bab 1, walaupun kita belajar secara PDPR, diam tak diam, kita habis bincang tentang bab 1. Okey, untuk bab 2 ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi daun. Okey. So, apa yang kamu perlu belajar pada hari ini? Okey, kita akan belajar tentang 2.1 struktur daun, iaitu kamu boleh memerihalkan dua struktur luar daun, iaitu lamina dan petiol. Yang kedua, mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 struktur dalaman lamina daun. Sama ada epidermis atas, mesofil palisad, mesofil berspan, epidermis bawah dan berkas vaskular. Kalau boleh, kamu boleh mengenal pasti ke semua struktur dalam lamina daun dan juga ciri dan fungsinya. Kalau tak boleh, sekurang-kurangnya kamu boleh menerangkan 3 struktur dalaman lamina daun bersama ciri dan fungsinya. Okey, yang pertama, mari kita lihat struktur luar daun. Ini ialah struktur luar daun yang terdiri daripada lamina dan juga petiol. So, yang manakah lamina dan yang manakah petiol? Ini dia lamina. Selepas ni kamu boleh keluar di sekeliling rumah kamu, di sekitar tu, ambil satu daun dan lihat, sentuh daun tersebut dan kenal pasti lamina dan juga petiol. Okey, lamina ni ciri-ciri dia ialah dia nipis, rata, berwarna hijau dan lepeh. Ini ciri bagi lamina yang cikgu dah berikan tips kat sini, iaitu untuk ingat ciri lamina ini nirahile. Nirahile macam sebutan Kelantan kan. Okey, apa dia ni? Ni ialah nipis, ra ialah rata, hi ialah hijau dan le ialah lepir. Okey, kenapa dia lamina ini perlu nipis? Okey, untuk memudahkan gas-gas yang terlibat dalam fotosintesis meresap dengan cekap. Mesti ada perkataan cekap kalau kamu menjawab soalan ke bahagian dalam daun. Yang kedua, kenapa dia lepir? Okey, lepir ni hampir samalah dengan nipis tadi, iaitu untuk meningkatkan luas permukaan daun ataupun lamina tadi supaya sel-sel yang mengandungi kloroplas terdedah kepada cahaya matahari dengan maksimum. Kita tahu daun ialah organ tempat menjalankan fotosintesis. Jadi ciri-ciri ini perlu ada pada daun, iaitu nipis dan juga lepeh supaya dapat memaksimumkan penyerapan cahaya matahari dan juga peresapan gas-gas ke dalam daun. Okey, ini ialah petiol. Okey, petiol ialah tangkai pada daun yang menyambung lamina dan pada batang. Okey, kalau cikgu tunjukkan di sini, ini ialah lamina daun dan ini ialah tangkainya yang kita panggil sebagai petiol. Okey, petiol ialah tangkai daun yang menyambungkan lamina pada batang, ya. Dan petiol ini mengunjur di dalam lamina. Okey, dan membentuk jaringan urat. So kita dapat perhatikan dalam daun ada urat, okey, yang akan menyokong lamina daun. So nanti kamu boleh keluar rumah dan
Ambil satu daun dan perhatikan struktur daun tersebut. Okay, ciri khas daun, susunan mozaik daun. Daun tersusun secara tidak bertindih untuk membolehkan ia menerima cahaya matahari yang optimum untuk menjalankan fotosintesis. Okey, sorry ada gangguan pengumuman tadi. Cikgu ulang semula ciri khas daun. Kalau kita lihat pada satu pokok, kita dapat lihat daun ini dia tidak bertindih antara satu sama lain. Okey, ini kita kenali sebagai susunan mozaik daun. Ya, kenapa dia tidak boleh bertindih? Untuk membolehkan setiap daun tadi menerima cahaya matahari yang optimum untuk menjalankan fotosintesis. Aktiviti 1, e-herbarium. Okey, e-herbarium. Kita tengok apa maksud herbarium dulu. Herbarium merupakan koleksi spesimen daripada tumbuhan yang telah diawet melalui kaedah tertentu. Ya. Tapi hari ini cikgu tak naklah kamu buat herbarium ni sebab ada kaedah-kaedahnya yang akan mengambil masa beberapa hari. So cikgu perkenalkan e-herbarium. Caranya ialah kamu cari tumbuhan, pokok-pokok bunga, mak-mak kamu tanam, okey, yang terdapat di sekeliling rumah kamu, ambil gambar. Okey, ambil gambar dan muat naik pada helaian yang cikgu berikan pada link. Link Canva ni. So kamu tampal gambar di situ, maksudnya copy and paste kan? Paste ataupun upload gambar di situ dan isikan maklumat yang telah cikgu sediakan pada handout tersebut. Dan hantar gambar handout yang telah lengkap tadi kepada cikgu. Okey, kita dah habis bincang struktur luaran daun. So, kita tengok struktur dalaman lamina daun. Okey, ini ialah gambar daun yang cikgu tunjuk tadi. Bila kita buat ke rata rentas, kita boleh lihat ada sel-sel yang telah melengkapkan daun tadi. Jadi, ini gambaran yang besarnya. Kita boleh tengok ada beberapa susunan tisu di dalam daun ini. Walaupun dia bersifat nipis dan juga lepeh. Ada beberapa susunan tisu. So, lapisan yang paling atas ini kebanyakan pelajar selalu suka melakukan kesalahan di mana dia terus mengingatkan menulis bahagian atas ini sebagai epidermis. Okey, ingat bahagian atas ini bukan lagi epidermis. Ini ialah kutikel. Yang kedua barulah epidermis atas. Yang kedudukannya di bawah kutikel. Ya. Ini yang tersusun padat ini kita panggil mesofil palisad. Yang bentuk tidak sekata ini kita panggil mesofil berspan. Okey, mesofil palisad dan mesofil berspan akan membentuk mesofil. Okey, maksudnya sel tisu mesofil dia terdiri daripada dua iaitu mesofil palisad dan mesofil berspan. Di celah-celah antara mesofil berspan ini dia mempunyai banyak ruang udara. Kita dapat perhatikan banyak ruang udara di celah-celah mesofil berspan. Dan ada lingkungan dekat sini dan lingkungan ini kita panggil sebagai berkas vaskular yang terdiri daripada xilem dan juga phloem. Okey, so xilem dengan phloem adalah berkas vaskular. Kita dah belajar sebelum ni di bab 1. Dan di bahagian bawah epidermis, epidermis bawah ada sel pengawal. Dua ataupun kita panggil sepasang sel pengawal ini akan membentuk liang stoma ataupun stoma. Itu iaitu di epidermis bawah.
Selepas epidermis bawah, dia masih dia lagi diliputi dengan kutikel. Paling bawah sekali. So kutikel ialah paling atas dan paling bawah, diikuti dengan epidermis atas dan epidermis bawah. Okay, mari kita lihat ciri-ciri setiap struktur yang ada di dalam lamina daun. Yang pertama ialah kutikel. Cirinya ialah ia merupakan lapisan berlilin, kalis air dan lutsina. Fungsi kutikel ini ialah melapisi epidermis atas dan bawah daun. Kenapa dia mempunyai ciri lapisan berlilin dan kalis air? Fungsinya adalah untuk menghalang kehilangan air berlebihan melalui penyejatan ataupun transpirasi. Dan ia bersifat lutsina supaya dia dapat membenarkan cahaya matahari menembusinya. Epidermis atas terletak di permukaan daun di bahagian bawah kutikel dan dia tidak mengandungi kloroplas dan bersifat lutsina. Okey, sama sifatnya lutsina sama dengan kutikel tadi supaya cahaya dapat menembusinya. Epidermis bawah terletak di permukaan bawah daun dan cikgu dah beritahu tadi di epidermis bawah terdapat stoma yang terdiri daripada sepasang sel pengawal. Stoma ini bukan hanya ada satu ya, sepasang sel pengawal untuk satu, tapi dia mempunyai banyak liang stoma. Jadi dia ada banyak pasang sel pengawal. Fungsinya adalah untuk membenarkan pertukaran gas berlaku. Kemudian sel mesofil palisad ataupun tisu mesofil palisad, ia tersusun secara tegak dan padat. Untuk apa? Fungsinya memperolehi cahaya matahari yang maksimum. So kita tengok tadi mesofil palisad dia berada padat dalam strukturnya. Jadi mesofil palisad ini dia merupakan tapak fotosintesis. Tapak fotosintesis ini cikgu anggap dia bukan fungsi, sebab bila kita kata fungsi dia kena menerangkan tentang kata kerja, iaitu apa? Dia menjalankan fotosintesis. Dan mesofil palisad ciri yang penting juga ialah dia mempunyai banyak kloroplas supaya dapat menyerap cahaya matahari yang maksimum dan dapat menjalankan fotosintesis pada kadar yang maksimum. Mesofil berspan bentuk tidak sekata dan dia tersusun longgar dan mempunyai banyak ruang udara. Kloroplas kurang dari mesofil palisad. Dia tetap ada kloroplas tapi tidaklah sebanyak mesofil palisad. So bentuk tidak sekata tadi dan tersusun longgar menyebabkan ia berfungsi untuk menambah luas permukaan dalam daun untuk pertukaran gas. Dan ia memudahkan peresapan karbon dioksida dan air untuk merentasi daun ke sel mesofil palisad. Okey, kerana karbon dioksida dan juga air ini adalah komponen penting untuk menjalankan proses fotosintesis. Jadi dia tersusun longgar, mesofil berspan tersusun longgar untuk memudahkan gas dengan air tadi meresap terus ke sel mesofil palisad. Yang seterusnya ialah berkas vaskular yang terdiri daripada xilem dan juga phloem. Kita sudah belajar tentang xilem dan phloem sebelum ini di bab 1. Cuma cikgu ingatkan semula sedikit ciri xilem dan juga phloem. Xilem berlignin dan tebal dan phloem terdiri daripada sel rakan dan sel tapis. Kalau kamu lupa, kamu boleh lihat semula video sebelum ini tentang xilem dan phloem. So fungsi xilem yang ada dalam berkas vaskular ialah mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Dan sebab dia berlignin dan tebal ini, maka dia memberi sokongan mekanikal kepada tumbuhan. Phloem mengangkut
Okey, bahan organik hasil fotosintesis daripada daun ke bahagian lain tumbuhan, ke bahagian bawah termasuk akar. Dan kedua-dua ini, xylem dan flowworm ini, perlulah ingat bahawa dia terlibat dalam sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Untuk sistem pengangkutan, maka kata kerjanya ialah mengangkut. Okey, dan dia mesti ada arah. Contohnya mengangkut air dari mana ke mana, dari akar ke daun. Mengangkut bahan hasil organik, hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Okey, maksudnya apabila terlibat dalam sistem pengangkutan, dia ada puncanya daripada mana dan targetnya ke mana. Dari mana ke mana. So, itu sahaja untuk penerangan struktur luar dan dalam daun pada hari ini. Jadi, selepas dengar penerangan cikgu, cikgu harap kamu boleh melaksanakan tugasan yang kedua, iaitu latihan muka surat 30, praktis formatif 2.1 dalam buku teks kamu. Dan hantar tugasan tersebut dengan snap gambar dan hantar pada cikgu. Okay, bye. Assalamualaikum.